Jadi beberapa hari lagi kita akan menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. Kita akan menyaksikan ramai sebenarnya yang akan bertanding untuk merebut jumlah kawasan parlimen sebanyak 222 kerusi parlimen dan juga calon yang bertanding adalah 945 dan antara yang menarik untuk kita angkat di sini adalah tentang suara wanita. Calon wanita tersebut iaitu sebanyak 127 calon wanita dicalonkan untuk merebut kawasan parlimen ini sebanyak 222 dan calon termuda juga merupakan seorang wanita iaitu di kawasan P181 yang berumur 23 tahun iaitu Peggy. Jadi bagaimana untuk kita melihat sebenarnya untuk PRU ke-15 ini calon wanita dari aspek kejelitaan, karisma dan juga dominan dan paling penting adalah sebenarnya untuk kita mengukur kredibiliti mereka, untuk kita meletakkan kepercayaan kita kepada mereka untuk mengangkat suara kita di parlimen. Jadi untuk kita bercakap mengenai kuasa wanita dalam PRU yang ke-15 ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Syaza Farhana Muhammad Syukri iaitu pensyarah kanan Jabatan Sains Politik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Selamat datang, selamat pagi Malaysia Dr. Syaza. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak bercakap tentang aspek calon wanita, aspek jelita, karisma dan juga dominan, dan juga saya pasti sudah ramai di antara kita tahu tentang tulanya sekeping poster jelitawan calon PRU yang ke-15. Contohnya P115 Batu, kita ada P107 Tuaran, Parlimen Bentong juga ada Yong Syafura, Ampang, Setiawangsa. Ini merupakan antara dikatakan sebagai jelitawan lah, merupakan calon dalam PRU yang ke-15. Tapi signifikannya dalam PRU yang ke-15 ini seramai 127 calon wanita bertanding untuk kerusi parlimen. Berbanding dengan PRU 15 mungkin sedikit kurang. Kalau saya membuat sedikit kajian di sini, 60 calon bertanding di kursi parlimen pada PRU yang ke-14. Jadi signifikan pertambahan nombor itu lebih daripada 50%. Jadi apakah signifikan nombor ini menunjukkan keadaan politik kita sudah pun berubah untuk kita benar-benar kita memberi fokus kepada suara wanita. Doktor, silakan. Terima kasih soalan itu. Okey. Malangnya saya kena cakap, saya rasa tak signifikan sebenarnya. Walaupun kita nampak ia ada kenaikan 50%, macam yang Ridwan cakap tadi kan. Tapi kalau kita ingat balik, kebanyakan parti-parti mereka menjanjikan 30% calon wanita. Okey, kalau kita tengok nombor yang kita ada sekarang ni, 127 daripada 945 dalam 13% sahaja. 13% sahaja ya calon untuk Parlimen PRU 15 terdiri daripada wanita. Kalau kita tengok breakdown antara parti-parti pula, kalau tengok parti-parti terbesar, calon wanita sebenarnya antara 8% dan paling tinggi adalah 19%. Tak sampai 20% pun. Jadi malangnya saya kata tak berapa signifikan. Itu poin pertama saya. Poin kedua saya adalah calon wanita ni kita lihat diorang diletakkan dekat tempat yang sengit. Okey. Maksudnya tempat yang parti rasa macam mereka tak boleh menang, unwinnable seat, mereka letak calon wanita. Jadi kita tertanya keikhlasan parti-parti ini, adakah mereka benar-benar mahu wanita ini berjaya dan masuk ke parlimen, ataupun kita panggil token saja. Semata-mata nak ada calon wanita, kita letak calon wanita. Tapi di tempat yang sengit macam saya katakan. Okey, saya ada poin ketiga. Poin ketiga saya, kita ada beberapa tempat untuk PRU 15 ini di mana kita ada ramai calon wanita. Wanita bertanding dengan wanita. Okey, sesetengah pihak kata ini bagus sebab at the end of the day kita akan dapat wakil rakyat wanita. Betul. Tapi bagi saya bila kita kelompokkan calon wanita di beberapa tempat, kuranglah wanita di tempat-tempat yang lain. Jadi akhir sekali yang saya risau bilangan wanita yang akan masuk ke parlimen mungkin lebih rendah daripada 2018 di mana kita ada 14% wakil rakyat wanita. Jadi itu yang saya risau sebenarnya. Okey. Sebenarnya tadi doktor ada menyebut tentang 30% calon wanita. Sebenarnya sepatutnya diletakkan pada calon pilihan raya umum yang ke-15 ini. Mungkin semua parti meletakkan harapan sebegitu. Itu antara isu-isu yang dimainkan sebelum lagi penamaan calon dijalankan. Tetapi apabila berlakunya penamaan calon, perkara tersebut tidak berlaku. Ya. Kerisauan dan juga keraguan ini telah pun disuarakan di dalam parti itu sendiri. Betul. Jadi adakah isu-isu sebegini mampu untuk menarik kepercayaan rakyat kepada parti tersebut? Betul. Memang perkara ini dah dibangkitkan di media kan. Dan
sebenarnya bukan saja tentang kuota wanita ni lah, kuota 30% kan ada parti-parti sayap wanita yang tak apa gembira sebab janji tak ditunaikan 30% ni. Tapi lah apa-apa kriteria pun, apabila ada perselisihan faham antara akar umbi dan pucuk pimpinan parti, memang dia akan kurang keyakinan pengundi terhadap parti tersebut. Sebab bila kita nak mengundi, kalau boleh kita nak mengundi parti yang kita percaya yang bersatu padu. Kalau ada perselisihan faham, jadi rakyat akan tertanya-tanya adakah mereka ini benar boleh berjaya bangkit di parlimen nanti. Tapi having said that, saya ada pandangan peribadi saya iaitu saya rasa bagus wanita-wanita ini bersuara sekarang ni. Okey, sebab kalau kita lihat sejarah ya, sekian lamanya wanita telah disisirkan dalam parti-parti politik. Maksud saya, kalau kita lihat wanita dia ada sayap wanita, betul? Tapi sayap wanita ni maksudnya mereka diasingkan daripada mainstream parti. Dan wanita dalam parti politik, mereka dilihat sebagai jentera untuk menarik undi rakyat, bukan sebagai pemimpin. Jadi saya amat sokong wanita-wanita ini bila mereka bersuara, mereka lantang bersuara sebab mereka nak meminta hak mereka, mana 30% yang dijanjikan kepada kami sebab kami juga layak memimpin di Malaysia. Jadi itu. Saya setuju. Kalau kita lihat dahulu bagaimana ketika kempen pilihan raya, contohnya parti UMNO, kita tahu sayap wanita UMNO, puteri UMNO antara sayap yang kuat dan aktif turun berkempen daripada rumah ke rumah untuk memastikan kejayaan Barisan Nasional pada ketika itu. Betul. Jadi bagaimanakah situasi sebegini sebenarnya mampu untuk mempengaruhi undi ketika kali ini? Ketika kali ini saya rasa mungkin kurang berjaya. Ada sebahagian kawasan di Malaysia ini yang mungkin masih depend on cara berkempen macam ini kan, rumah ke rumah, ketuk pintu ke pintu, ajak keluar untuk mengundi. Tapi kalau kita lihat secara amnya sekarang, ramai pengundi sudah tidak berkempen di padang kan, mereka berkempen di media sosial. Betul. Jadi mungkin sebab ini kita lihat ada pergerakan kempen kebanyakannya berlaku di alam maya sekarang. Tapi saya tak nafikan, saya rasa ada kepentingan untuk ahli-ahli parti ini turun ke padang, masih perlu untuk berjumpa dengan rakyat untuk ajak mereka keluar mengundi kerana kita perlu rakyat untuk keluar mengundi. Nombor itu sangat penting. Tak kisahlah mereka undi siapa, tapi kita nak tarik mereka keluar. Jadi memang perlu, sebab kalau di alam maya, di media sosial, dia tak ada emotional attachment. Kita lihat je, okey mereka tengah bergaduh di alam maya, tapi kita mungkin tak rasa keperluan untuk keluar mengundi. Jadi masih ada keperluan saya rasa yang dimainkan. Dan juga pada kali ini juga kita muka lama tetap tidak ketinggalan untuk mempertaruhkan kredibiliti masing-masing. Nama seperti Datuk Seri Wan Azizah, Datuk Seri Azlina Osman, Datuk Zuraidah Kamarudin, mereka ini semua pernah menyandang jawatan dalam kabinet. Adakah ini merupakan satu tiket untuk membeli kepercayaan pengundi? Betul, saya setuju. Okey, pertama sekali memang wanita-wanita yang disebutkan tadi macam Dr. Wan Azizah, mereka ni sangat berkredibel. Macam mana kita tahu? Kita lihat dia punya track record. Macam yang Rizwan sebut tadi, mereka telah pernah berada dalam kerajaan mahupun dalam pembangkang. Kita pernah lihat mereka pernah ada jawatan sebagai menteri. Kita boleh lihat apa yang mereka telah sumbangkan kepada Malaysia. Jadi ini memang memberi keyakinan kepada rakyat, okey, wanita-wanita ini, inilah wanita yang kita perlukan, inilah wanita untuk Malaysia sekarang. Dan parti-parti politik juga sedar perkara ini. Sebab itu kalau kita lihat wanita-wanita ini, mereka diletakkan di tempat selamat, safe seat. Jadi ada perbezaan ya antara wanita yang berpengalaman ni dengan wanita muda yang kita sebutkan tadi. Wanita muda diletakkan di tempat yang sengit, wanita berpengalaman ini mereka diletakkan di tempat yang selamat. Okey, kenapa? Seperti Rizwan kata tadi, parti-parti tahu wanita-wanita ini, calon-calon ini, mereka adalah sebenarnya aset kepada parti. Right? Mereka ini perlu menang. Parti perlukan wanita-wanita ini untuk meyakinkan rakyat, meyakinkan pengundi bahawa kita ada wanita berkredibel bersama kami. Dan parti akan menggunakan mereka ini untuk membuktikan yang kami, parti politik, memperjuangkan hak-hak wanita melalui aset ini, wanita-wanita berpengalaman ini. Jadi bagaimana pula dengan
mempertaruhkan wanita-wanita muda yang dilabelkan sebagai jelitawan PRU yang ke-15. Contoh yang saya sebut tadi, nama seperti contohnya Peggy yang berada di P181. Adakah dengan meletakkan wanita-wanita muda ini mungkin tidak favor seperti mana doktor sebut sebentar tadi, tapi saya kira ia adalah sejajar dengan keperluan pengundi muda yang mana dia mampu untuk mengangkat suara dan mereka lebih memahami jiwa pengundi muda. Okey. Okey, saya ada pandangan saya tentang soalan ini. Mungkin betul mereka boleh membawa suara orang muda, tapi saya nak sebut mula-mula tentang kenapa kita perlu sebut tentang hal jelitawan. Okey. Kan? Saya rasa ini adalah masalah masyarakat kita. Bukanlah masalah, tapi ini dalam masyarakat kita. Bila calon wanita, kita akan lihat paras rupa mereka. Kita akan sebut, oh jelitawan, oh cantik. Soalan saya, kenapa kita tak nampak headline calon-calon kacak PRU 15? Betul tak? Betul tak? Ini okey, sedikit panas. Boleh dia sedikit seksis kan dalam masyarakat kita. Bila wanita kita lihat paras rupa. Bukan saja tak ada kepada laki-laki kacak, kita ada laki-laki kacak, tapi juga saya rasa tak ada kepada wanita-wanita yang mungkin berusia, seperti kita tak memberi perhatian kepada mereka. Kita sering sebut nama-nama yang disebut tadi lah, Rizwan tak calon, Fatia, Peggy, Yang Syafura. Kita sebut nama-nama ini. Nama-nama wanita lain kurang disebutkan. Jadi saya rasa ini tidak berapa adil. Sedangkan kita sepatutnya lihat kepada kredibiliti mereka. Dan mereka ini senangnya macam saya sebutkan tadi berwibawa. Tetapi disebabkan kita taklah mengutamakan, tapi kita sebut juga tentang rupa mereka, secara tak langsung kita akan katakan bahawa wanita ini macam kurang upaya daripada lelaki. Sebab mereka dilihat seperti objek dalam erti kata lain. Okey, bukan tengok pada kredibiliti tapi pada rupa. Okey, mungkin tak ada untuk saya kata macam tu sebab kita masih bincangkan kredibiliti mereka, pendidikan mereka, pengalaman mereka. Okey, sekarang saya balik pada soalan tadi. Bolehkah mereka membawa suara orang muda, suara wanita? Betul. Ini juga saya rasa sebab bilangan mereka amat sedikit. Okey, bilangan wanita, calon wanita itu sedikit. Bilangan calon muda itu sedikit. Akhirnya calon-calon kita kebanyakannya adalah lelaki pertengahan umur. Jadi at the end of the day, saya rasa Malaysia ini sebenarnya jauh lagi perjalanan kita untuk betul-betul membawa suara wanita itu di parlimen. Saya rasa banyak lagi yang perlu kita baiki sebenarnya. Jangkaan doktor, berapa lama kita akan mampu untuk mencapai 30%? Itulah. Berdasarkan analisis politik doktor lah, pandangan doktor. Pandangan saya tak boleh bagi tarikh yang tetap, tapi jauh lagi. Sebab saya sebut tadi kita ada masalah struktural masyarakat. Kita perlu perubahan dalam masyarakat. Benda ni tak ambil setahun dua. Mungkin ambil satu generasi, mungkin dua generasi. Sebab kita nak pindah pemikiran mereka untuk melihat wanita itu sebagai sama dengan lelaki daripada segi kewibawaan mereka. Ini bukan perkara yang dalam satu PRU ataupun dua PRU, saya tak rasa. Tapi kena ada usahalah. Usaha dari atas juga perlu ada. Dan saya rasa parti-parti politik, mereka patutnya betul-betul take this seriously. Tapi macam saya sebutkan tadilah, kalau kita buat PRU 15, tak sampai 20% pun. Okey, doktor. Kita sentuh sedikit tentang aktiviti kempen yang telah pun dijalankan. Hampir seminggu selepas penamaan calon sudah pun berlaku, tetapi mungkin daripada pemerhatian saya di media sosial, di Twitter, di Facebook, di Instagram, panasnya kurang. Maksudnya dari segi aspek, kalau dulu kempennya membunuh antara parti sama parti. Kita masih ingat dengan hashtag ini kalilah pada PRU yang ke-14. Tapi kali ini mungkin elemen membunuh dan tajam itu kurang di media sosial. Hatta kalau kita lihat di secara fizikal, perang bendera dan sebagainya, sedikit tidak panas berbanding dengan PRU yang ke-14. Adakah ini mentafsirkan kematangan politik kita kerana setiap parti politik itu sudah pun berhati-hati dalam setiap manifesto yang dijanjikan dan sebagainya? Saya rasa betul. Saya rasa kita sudah sedikit matang. Sebab saya suka apa yang saya sebut tadi. You use the word bunuh-membunuh. Jadi kita dah tak nampak sangatlah. Ada sedikit di belakang tabir sedikit. Tapi dia tak bertepa di hadapan kempen bunuh-membunuh ni. Kempen bunuh-membunuh ni lah kita panggil kalau dalam sains politik negative campaigning. Kempen negatif. Di mana mereka akan berkempen untuk menjatuhkan lawan. Saya lawan awak, awak lawan saya.
akhir sekali pengundi tak nak mengundi. Sebab di mata pengundi, dua-dua calon ini tak bagus. Sebab dua-dua ada kelemahan masing-masing. Jadi apa yang saya lihat sekarang, Malaysia sedang bergerak ke what we call positive campaigning. Kempen secara positif di mana mereka fokus kepada apa yang boleh mereka tawarkan. Itu yang kita lihat. Semua tiga gabungan utama sudah keluarkan manifesto mereka. Jadi mereka akan berkempen atas dasar ini. Ini yang akan kami janjikan. Tapi memang betul, kurang sikit kepanasan aura kempen itu kurang. Saya rasa juga sebab ialah semua keempat-empat gabungan yang kita ada di Semenanjung, mereka pernah berada dalam kerajaan. One time or another mereka pernah membentuk kerajaan. Jadi mereka tidak boleh lagi begitu lantang bersuara sebab mereka dah tahu, dah ada pengalaman apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat semasa mereka dalam kerajaan. Jadi saya rasa sebab itu juga sedikit kurang panas. Dan juga saya rasa kita boleh lihat realitinya, kemungkinan, saya mungkin salah, tapi kemungkinan tiada gabungan yang akan menang majoriti. Jadi ada kemungkinan mereka perlu bergabung dengan parti yang lain. Jadi takkan mereka nak membunuh orang yang mereka mungkin akan bergabung semula selepas PRU 15. Jadi saya sebab itulah agak kurang sikit pergaduhan ini. Jadi any probability kita akan expect that unexpected. Betul sebenarnya. Can happen anything after the PRU 15 nantilah. Doktor, apakah sebenarnya antara isu-isu kita bercakap mengenai calon wanita dan juga aspek jelita, karisma dan juga dominan ni, suara-suara dan juga isu-isu wanita yang perlu diangkat dan perlu ditekankan. Sepatutnya dalam tempoh berkempen ini dan selepas itu polisi perlu dibentuk. Selepas pembentukan kerajaan baharu nanti. Apa sebenarnya, Doktor? Okey, saya rasa dari amatan saya, calon-calon wanita selepas mereka menjadi wakil rakyat, kemungkinan besar mereka akan masih memperjuangkan hal-hal isu-isu yang rapat dengan wanita dan hal kemasyarakatan seperti pendidikan, seperti kesihatan. Saya rasa ini sudah begitu rapat dengan masyarakat kita. Tapi di sini saya nak tegaskan, bukan nak tegaskan, saya nak cadangkan, mungkin ini adalah masanya untuk wakil rakyat wanita untuk fokus kepada wanita bukan sebagai seorang ibu ataupun seorang pengasuh di rumah. Lihat wanita sebagai wanita, noktah. Okey, wanita itu sendiri, dia mempunyai kepentingan sendiri, keperluan sendiri yang saya rasa kurang diberi perhatian. Apa buktinya? Buktinya kalau kita tengok kementerian kita wanita dan masyarakat. Nampak tak? Wanita dikaitkan dengan masyarakat. Sedangkan wanita itu sendiri, macam saya kata, dia ada kepentingan dia sendiri. Jadi, apa yang saya harap bila mereka masuk ke parlimen, dasar yang akan mereka bawa, dasar-dasar baru yang lihat kepada wanita. Seperti isu keselamatan. Ini tak ada kaitan dengan peranan sebagai ibu, kan? Ini adalah keselamatan. Wanita memang mempunyai masalah ini, macam mana mereka akan selesaikan. Isu hari tua, kerana bukan semua wanita itu berkeluarga. Ada yang tak berkeluarga. Siapa yang akan jaga mereka? Hal-hal pencen seperti ini. Jadi ini yang saya rasa perlu dibawa naik sebagai dasar kerajaan. Dan akhir sekali, kalau saya boleh sebut, sepatutnya lah ini bukannya isu yang wakil rakyat wanita sahaja perjuangkan. Kita perlu wakil rakyat lelaki bekerjasama menyokong wakil rakyat wanita untuk membawa isu-isu wanita ini ke atas supaya menjadi keutamaan kerajaan. Mungkin isu-isu sebegini, Doktor, mungkin dapat dilihat dan dicerap oleh pengundi-pengundi muda yang mungkin lebih terbuka mindanya kerana ya sistem pendidikan kita sudah pun makin berkembang, kita sudah pun semakin matang, terutamanya anak muda dan juga golongan pertengahan yang terpelajar. Tetapi mungkin golongan yang lebih senior ataupun golongan yang pengundi-pengundi yang lebih tua, mereka memang tegar dengan sesuatu parti. Tidak kisahlah apa isu dibangkitkan, itu adalah mereka. Bagaimana perlu untuk mengubah persepsi ini kepada golongan-golongan ini, Doktor? Malahnya saya tak rasa kita boleh ubah pemikiran diorang. Kalau kita lihat pada kajian-kajian dalam sains politik, kebanyakannya mereka yang sudah berusia ini, yang sudah mempunyai kesetiaan kepada satu-satu parti, sukar untuk kita tukar pemikiran mereka. Bagilah isu apa pun, mereka jarang akan bertukar. Sebab bagi mereka, parti yang mereka sokong itu adalah parti yang
terbaik untuk mereka. Jadi, apabila parti-parti politik ini membangkitkan isu-isu semasa ini, sebenarnya dia punya target adalah orang-orang muda. Sebab orang-orang muda ini dia tak ada kesetiaan parti lagi. Mereka inilah yang kita nak tarik dengan menawarkan manifesto-manifesto ini, isu-isu yang rapat di hati mereka. Jadi mereka ini yang kita boleh tarik, bukannya yang sudah warga emas. Kalau kita lihat balik pada topik kita tentang wanita kan, sama juga setakat yang saya lihat sekarang dalam 1 minggu berkempen ni kan, wanita-wanita yang berusia, mereka lebih suka dengan janji-janji seperti dalam manifesto parti, janji-janji seperti membantu ekonomi mereka, memberi bantuan kewangan kepada mereka. Mereka punya keutamaan itu lain dengan wanita muda yang seperti Izwan sebut tadi, yang berpendidikan. Mereka lihat kepada perkara-perkara yang jangka panjang. Ya. Mereka mahukan perubahan jangka panjang. Jadi memang lain. Even antara wanita pun, mereka tidak mempunyai satu visi. Visi mereka berbeza mengikut umur, mengikut tempat tinggal mereka. Jadi parti perlu bijak untuk memenangi hati semua pihak ini kalau boleh. Dan saya sangat mungkin tabiklah dengan parti-parti yang meletakkan calon yang contohnya muda, berumur 23 tahun. Kerana apa, kematangan seseorang itu mungkin kita boleh lihat secara asasnya umur 23 dengan 43, 20 tahun beza itu merupakan satu kematangan yang sangat jauh berbeza. Jadi adakah kematangan ini juga mempengaruhi pengundi untuk mengundi? Ya, mungkin pada satu ketika, okey, kita nak suara baru, suara yang lebih segar, suara muda. Tetapi apabila satu ketika, kematangan itu juga yang akan difikirkan. Saya rasa sebenarnya betul. Okey, memang ramai orang muda, mereka sebut mereka nak suara baru ataupun mereka sebut mereka nak sesuatu yang baru. Betul. Tapi bila saya bersembang dengan mereka, orang-orang muda ni, bagi mereka perkara baru itu tak semestinya calon muda. Faham tak? Mereka just nak orang baru, tak semesti orang baru itu adalah orang muda. Pengalaman itu sangat penting sebenarnya bagi mereka. Orang yang sudah sedikit berusia, terutamanya yang pernah berkhidmat dalam kerajaan, ada pengalaman dalam pentadbiran, orang seperti ini sebenarnya yang orang muda mahukan. Kalau tanya kenapa orang muda tak kisah sangat tentang umur, sebabnya apa yang orang muda mahu sekarang ni adalah benda yang kita semua mahukan. Kestabilan negara, kestabilan ekonomi. Ini bukan isu orang muda lagi, ini isu satu Malaysia. Tentang harga makanan di Malaysia. Tentang satu dunia. Betul. Saya nak sebut tentang perubahan iklim. Ya. Kan itu bukannya isu orang muda, walaupun mungkin lebih ramai orang muda bersuara tentang isu ini, tapi ini adalah isu semua orang. Jadi sebab itu mereka tak mengutamakan sangat calon muda, sebab calon muda kadang-kadang dia punya visi sedikit jangka pendek. Mereka lihat hal-hal yang penting bagi orang muda sekarang, tapi kebanyakan orang muda yang saya berjumpa, mereka ni matang sebenarnya. Mereka nak pembaharuan di Malaysia yang boleh dibawa oleh mereka yang dah ada pengalaman, yang tahu apa yang Malaysia perlukan. Okey, itu dia buah fikir mengenai calon wanita dari aspek kejelitaan, karisma dan juga dominan. Yang paling penting sebenarnya adalah pengalaman. Terima kasih banyak-banyak Dr. Syaza Farhana Muhammad Syukri, Pensyarah Kanan Jabatan Sains Politik UIAM. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Sekarang kita akan ke negeri Kelantan untuk cerita pagi di negeri Kelantan. Tetapi selepas itu, kita akan sebelum itu kita akan ke Taman Herba Bertam, destinasi agro pelancongan. Ini pakej khas yang disediakan oleh tim SPM untuk anda. Apa kata kita saksikan? Berasaskan herba semakin mendapat tempat di pasaran sebagai sumber biodiversiti dalam memenuhi pelbagai keperluan seperti masakan, ubatan pewangi, bahan kosmetik selain keindahan landskap. Sejak dibuka kepada orang ramai pada April 2019, Taman Herba Warisan Melayu ini mula mendapat perhatian masyarakat setempat. Tujuan Taman Herba Bertam dibina adalah untuk menjadikan tempat ini sebagai pusat koleksi tanaman herba untuk menaikkan kembali warisan herba tempatan lah.
Dan satu lagi adalah hasrat jabatan untuk menjadikan Taman Herba Betam ini sebagai pusat rujukan bagi tujuan penyelidikan dan juga